Terus bersama dengan kami dan kami dah kongsikan pada awal tadi tentang apa yang kami ingin mengajak semua untuk bersama-sama dengan kami tentang topik menabung. Tapi kadang-kadang ni Fiza bukan apa. Bila cakap pasal menabung, alah kita ni asyik cakap pasal menabung ni. Tapi kali ni kita nak bincang sesuatu yang benar-benar serius dan sedikit berbeza, Fiza. Dan apa yang kita perlu faham tentang konsep tabungan ni. Simpan duit kat rumah ke, simpan duit kat bank ataupun melalui pelaburan. Sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Syifa. Silakan. Pandemik COVID-19 bukan sahaja melibatkan faktor kesihatan tetapi turut melumpuhkan ekonomi dunia. Malaysia tidak terkecuali apabila pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 yang dilaksanakan pada Mac tahun lalu sehingga kini mengakibatkan hampir sebahagian besar sektor ekonomi telah ditutup buat sementara waktu. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat kepada 4.5% dan ia merupakan kadar tertinggi yang dicatatkan sejak 1993. Sepanjang tempoh ini, terdapat banyak bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan kepada rakyat yang terjejas. Antaranya, bantuan khas COVID-19, bantuan geran khas prihatin, pemberian moratorium selama 6 bulan kepada semua individu tanpa mengira golongan, rebate elektrik, pengeluaran air sinar dan air citra. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh PKP 1.0, ramai di antaranya yang belum menyedari tentang tabungan jangka masa panjang sekiranya wabak ini belum berakhir. Menurut kajian Pusat Penyelidikan Undian UCSI, sebanyak 34.9% pengeluaran wang Aisinar digunakan untuk pelaburan saham dan membeli emas. Selain itu, ada juga yang menggunakan bantuan khas kerajaan ini untuk berlibur. Kini dapat dilihat walaupun wabak ini masih belum berakhir, ramai yang mengalami kesusutan wang simpanan dan sekaligus menyebabkan faktor terjadinya masalah tekanan hidup. Persoalannya, sejauh mana kepentingan perlunya ada tabungan keluarga? Masihkah boleh kita menabung di saat ini? Dan apakah cara terbaik untuk kekal konsisten dalam menyimpan? Itu dia menerusi laporan yang dikongsikan tadi. Sepanjang tempoh PKP 1.0, ramai yang belum menyedari tentang tabungan jangka masa panjang Fahrin. Dan menurut kajian Pusat Penyelidikan Undian UCSI, sebanyak 34.9% pengeluaran wang Aisinar digunakan untuk pelaburan saham dan membeli emas, dan ada juga yang menggunakannya untuk hiburan. Tapi kalau kita lihat merujuk kepada apa yang Fiza katakan dan juga laporan sebentar saja tadi, pelbagai cara yang orang lakukan untuk membelanjakan wang mereka daripada bantuan-bantuan yang diberikan dan sebagainya. Tetapi akhirnya apabila sesuatu yang berlaku itu berpanjangan, tidak disangka, inilah yang telah memberi masalah kepada masyarakat kita. Kita nak ajukan soalan-soalan ini kepada individu yang lebih arif lagi tentang topik ini. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad selaku pensyarah kanan daripada UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza. Terima kasih Farin. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Doktor, saya tengok doktor di kaca TV ketika ni dengan saya tengok Farin, saya macam keliru sikit sebab nampak lebih kurang sama, Doktor. Saya bila nampak Fiza memang semula jadi lawa lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sama level, jadi tak risau sangatlah. Okey, tapi apa yang pasti kita sama-sama bersemangat dan ceria untuk mencelikkan masyarakat kita tentang tabungan keluarga ini, Doktor. Okey, Doktor, mungkin untuk membuka perbincangan kita, tabung keluarga ni untuk pemahaman secara umum kepada penonton-penonton wanita hari ini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini. Saya dengar tadi ada preview yang disediakan dan sebagainya. Saya rasa sangat luar biasa. Kenapa luar biasa, tuan-tuan dan puan? Antara dia ialah saluran perdana macam program wanita hari ini, TV3 dan sebagainya. Hari ini mula memberi, saya suka benda ni sebenarnya. Saya suka bila kesedaran ini mula kita tiup, kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat start ada kefahaman tentang menabung ni sebenarnya. Sebab apa?
Sebab apa Farin? Sebab apa Fiza? Penting kita bandingkan negara kita dengan negara lain sebab semua pengaruh wanita hari ini ni besar dan sebagainya, dan kita rasa seronok bila makin banyak kita tengok dah setiap minggu kita ada topik tentang kewangan ni dan sebagainya. Dia akan start mendidik masyarakat tentang literasi kewangan ni. Literasi kewangan ni penting. Macam tadi Fiza ada sebut, berapa tau? 34.9% orang yang mengeluarkan dana bantuan KWSP, dia letak di mana? Dia letak di dalam saham dan dia letak di dalam emas. Sebenarnya sejak tahun lepas lagi saya pernah menulis. Saya selalu menulis tentang ini ya. Kalau katalah kita start ambil bantuan, sama ada bantuan CI Sinar ke moratorium, maksud dia apa? Kita sedang susah. Kita kena faham, kita kena start terima redha, aku tengah susah ni kan. Maknanya bila kita susah tertuban, maknanya kita kena apa? Macam Farin sebut tadi, kita kena penuhkan dana tabung kecemasan dengan cepat. Ya, bukan masa ni lagi waktu kita nak try melabur saham lah. Ini kali lah try saham. Ramai orang beratur kat kedai emas kan. Itu beratur sama. Kita ambil gambar simpan emas dan sebagainya. Bayangkan kalau bulan Ogos lepas kita emas, ini bulan September kita ada emas ni sudah perubahan. Dalam masa setahun dia tidak boleh dianggap sebagai satu. Sebab emas ni saya selalu pesan, dia masuk dalam kategori pelaburan jangka panjang. Sebab apa tau? Sangat panjang. Dia bukan panjang dia, sangat panjang. Kita tak beli dalam 2-3 tahun, you nak jual balik dan sebagainya, which is sebenarnya tidak begitu bagus dan sebagainya. Dan saya rasa seronok lah bila tadi Farin bercerita tentang dia masa zaman dia kecil pun dia dah start menabung visa pun sampai sekarang. Saya tak risau. Farin memang semula terbitanya. Tetapi kita nak pesan dan ingatkan kepada semua kawan-kawan kita lah, ya. Kena sebenarnya pandemik ni ada hikmah dia, ada banyak hikmah yang kita kena belajar, terutamanya bab menabung, bab menyimpan, jenis tabung ya. Kita start baru sebut hari ni, kita dah start dengar orang sebut tentang tabung keluarga. Kita seronok ya. Okey. Doktor, saya sebenarnya nak buat satu confession. Saya hanya mula menabung selepas saya mengenali doktor di WHI. Kalau tak, sebelum ni saya tak ada tabung-tabung tu yang diasingkan. Doktor yang ajar kena ada tabung, asingkan tabung untuk pencemasan, tabung untuk bercuti, tabung untuk sedekah dan sebagainya. Untuk kecantikan. Itu tak adalah. Okey, doktor, kalau kita cakap tentang tabung tadi, kita doktor pun dah biasa kongsikan bersama kami di Wanita Hari. Ada macam-macam tabung kita perlu ada sewaktu kita berkemampuan. Tetapi kalau kita cakap tentang tabung keluarga ini, dia jatuh di kategori yang mana dan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk sama-sama memenuhkan dan juga mengisi tabung keluarga ini, doktor? Okey, terima kasih Fiza. Okey, tabung keluarga ni saya selalu sebut beginilah ya. Asas bagi sebuah keluarga, nombor satu kita kena start faham dulu. Dalam keluarga ni di bawah tanggungjawab siapa? Ini paling asas. Kadang-kadang kita ada salah faham. Oleh kerana kita dah kahwin, maknanya kita kena bahagi kita sama rata. Sebenarnya kita kena faham asas agama dulu. Tanggungjawab dia, maknanya dia kena menyempurnakan dan memurnikan keluarga dia tu. Mana dia kena sediakan tabung-tabung ni lah. Apa tabung-tabung yang sihat bagi seorang suami dan keluarga. Tetapi tak semua orang ada suami yang gaji besar. Dia ada orang yang isteri gaji lagi besar daripada suami. Tetapi dia boleh ikhlaskan. Dia kata tak apalah abang, walaupun abang handsome macam Fahrin, saya tolong bayarkan duit rumah tapi duit kereta abang bayar. Contoh. Okay. Doktor tetas baju dia. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi satu lagi kaedah saya nak galakkan dalam suami isteri ni, saya nak galakkan oleh kerana suami ni menjadi tunjang utama keluarga, saya selalu pesan ini, belanjaan rumah tangga yang lupus, yang habis tu biar suami yang tanggung. Maknanya bayar hutang kereta, hutang rumah, barang dapur, suami tanggung. Tetapi ada dua lagi bayaran yang sebaliknya kalau kita nak bagi isteri kita bantu, boleh bantu ini. Nombor satu, pelaburan. Nombor dua, simpanan. Persiapan kita untuk apa? Supaya kalau sesuatu apa berlaku kepada suami kita yang pensam ini, tiba-tiba apa berlaku pada kita, pokoknya simpanan dengan pelaburan itu isteri itu ada. Okay. Tadi Fiza tanya apa yang akan ada dalam tabung keluarga ni? Saya selalu kita kena ada apa? Kita mesti ada dana perbelanjaan keluarga kita. Katalah dana perbelanjaan keluarga kita sebulan 2,000, maknanya sebaiknya 6 bulan ke depan tu kita ada, kalau 2,000 kali 6 bulan, maknanya at least kita ada 12,000 lah sebagai dana kecemasan. Ya. Tapi bisa kita baca banyak buku kewangan. Saya bila pandemik ni berlaku, sampel yang lain di rumah,
dulu banyak buku kewangan dia kata tempoh 6 bulan, tetapi kita tengok pandemik kita dah masuk dekat 2 tahun. Betul. Kalau kita perasan, bila orang cerita kata dia duit dah tak ada, kita tak boleh salahkan kata dia tak ada simpanan. Sebenarnya lebih daripada 6 bulan yang sepatutnya. Pasal itu tidak. Jadi kalau kita hari ni orang pasal susah dan sebagainya, saya percaya dan yakin orang yang selama ni dah menyimpan pun dia akan tetap susah. Sebab apa? Tempoh ini dah terlalu panjang dan sebagainya. Untuk kita hadapi semua benda ni dan sebagainya. Baiklah. Kita akan kembali bersama dengan Dr. sebentar saja lagi untuk beberapa lagi soalan yang menarik. Tapi sebelum itu kita nak mengajak penonton mendengar pendapat orang ramai di luar sana tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Saya merasakan benda ni sangat orang kata diperlukan nak sewaktu di zaman pandemik, and benda ni berlaku dekat keluarga saya juga. So suami saya telah pernah hilang kerja sewaktu last year punya pandemik, but then alhamdulillah kami semua boleh survive because of kita memang ada kesedaran untuk menabung. So at least orang kata simpanan tu about like 3 to 6 months daripada gaji pendapatan kita, so that if anything happens kita boleh teruskan hidup. Ia teramatlah penting untuk setiap isi rumah untuk mempunyai tabung keluarga ataupun tabung kecemasan. Ini kerana ia dapat membantu kita sekiranya kita berada di dalam situasi yang memerlukan wang yang banyak dalam waktu yang singkat. Contoh, ketika berlaku kebakaran, kecemasan, bencana alam ataupun untuk keperluan kesihatan. Kita takkan tahu apa yang akan berlaku pada diri kita, keluarga kita. Jadi dengan adanya tabung kecemasan ni dapat meringankan lagi beban dari segi sudut kewangan. Selain boleh digunakan pada waktu kecemasan, ia juga boleh mengekalkan kita bebas daripada hutang dan juga mengekalkan kestabilan emosi kita. Saya bahagikan tabung-tabung saya itu kepada tabung kecemasan, and then tabung jangka masa pendek, tabung jangka masa panjang, dan juga saya ada orang kata like macam tabung untuk kita keperluan asas dan sebagainya. Setiap kali saya mendapat gaji, saya akan terus asingkan 10% daripada gaji saya dan masukkan ke dalam akaun simpanan yang saya tidak akan gunakan langsung, ataupun saya akan sorokkan saya punya kad ATM ataupun debit card supaya tiada pengeluaran yang akan berlaku di dalam bank tersebut. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Ada orang yang simpan 10%, ada orang yang macam doktor dah katakan tadi lah, dalam tempoh pandemik ni ada orang yang kehilangan kerja. Lagi-lagi ada orang juga Fahrin yang dia bukan kerja tetap, dia kerja by project dan sebagainya. Macam mana agaknya nak menyimpan dalam keadaan begini? Kita pun kena fikirkan jugalah keadaan insan-insan ada yang di sekeliling kita. Makan pagi, guys petang makan petang. Okey, antara pendapat menarik yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita di Facebook. Terima kasih kerana komen anda ini kami akan kongsikan sekarang. Farida Tahir, dulu-dulu tabung buluh. Balance belanja sekolah masuk dalam tabung buluh. Paling best duit shilling tu berbunyi. Memang syok masa tu. Nostalgia tabung buluh. Okey. Ini daripada Siti Syairah Abdul Kadir. Katanya saya tak guna shilling emas. Nampak je dalam purse terus masuk tabung kucing sampai penuh. Dah penuh kira dan masukkan dalam akaun anak. Nice sekali daripada Putri Masaki. Saya dah lama buat aktiviti menabung. Selama ni sembunyi-sembunyi menabung macam budak sekolah. Sikit-sikit setiap hari. Dan mulai tahun 2021 ramai kawan-kawan sepejabat turut serta kerana dia kata menarik aktiviti. Memanglah menarik aktiviti menabung kan. Sehari RM1, Isnin Khamis RM5, tambah dah jadi banyak. RM1,350. Awak tak bagi lagi RM5 tadi. Sekarang saya pakai e-wallet je. Nanti saya transfer. Saya scan. Doktor, ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, doktor. Tadi doktor dah terangkan tentang pentingnya ada tabung waktu-waktu kecemasan, siapa yang bertanggungjawab dan siapa juga yang boleh orang kata sama-sama menyumbangkan kepada tabung keluarga tu. Tapi kita bercakap tentang situasi tadi, Farin kata ada orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada individu-individu yang terkesan dalam tempoh pandemik ini. Kita dah simpan tabung pun dah habis. Macam mana lagi kita nak menabung dalam keadaan ada yang kehilangan kerja, ada yang salah seorang daripada suami ataupun isteri dah tak ada kerja. Anak-anak pula walaupun ketika ini berada di rumah tetapi perbelanjaannya lebih kurang sama. Jadi bagaimana kita nak membantu individu-individu ini agar mereka masih lagi mempunyai dana kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup, doktor? Silakan, doktor. Okey, terima kasih. Dalam keadaan gini, ini kita anggap sebagai waktu yang kritikal lah. Menabung ini
kita kena betulkan juga state mentality tentang menabung. Nombor satu ialah menabung ni bukanlah maksudnya ada lebih baru menabung. Dan mentality ni kita pegang sejak dulu. Ketika mak kita bagi duit kepada kita pun, nanti dia akan pesan apa? Dia pesan apa? Dia kata nanti lebih duit ni nanti balik tabung. Hakikatnya balik tak lebih pun sebenarnya. Jadi kita kena set ubah sedikit kalau bercakap dengan anak kita dan sebagainya. Apa kita kena cakap setiap kali kita bagi duit, simpan dulu lebih baru belanja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah konsep menabung ni juga kita kena faham beberapa benda yang asas. Yang tadi Fiza mention, hari ni orang ramai dah start hilang pekerjaan. Kita dah kita dulu duit yang kita dapat ini keperluan asas keluarga kita lepas ataupun tidak. Saya selalu pesan begini, kita susah, kita diberhentikan kerja, kita ada masalah duit dan sebagainya, tanya dua kita dalam keluarga kita. Saya selalu pesan betul. Saya mengharapkan semua suami-suami yang ini macam saya, Fahri kan, kita selalu tembak dengan keluarga kita. Saya pesan begini, panggil semua ahli keluarga, panggil semua duduk sembang bagi hari ni gaji kena start potong 40%. Sebab apa? Kita nak bagi semua keluarga tahu dan faham bahawa gaji kita akan dipotong. Bagi semua orang tahu, jadi semua benda yang dia orang mungkin dulu dia orang boleh dapat, hari ni mungkin tak boleh dapat lagi. Dan beban itu perlu dikongsi bersamalah. Mana dia dengan isteri, dengan anak, supaya dia faham. Jangan tanggung sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita kena faham konsep ini. Konsep dia adalah ada dua benda dalam keluarga kita yang kita kena sentiasa ada. Nombor satu makanan, nombor dua adalah perubatan. Duit gaji yang kita dapat, saya selalu pesan, pastikan ada makanan yang cukup di atas meja keluarga kita. Yang kedua, kalau katalah bantuan perubatan dan sebagainya kita masih mampu dan boleh beli. Kan? Terus ni yang kita barulah kalau kata kita ada portion untuk menabung, maka kita akan boleh menabung. Sebab itulah keperluan asas dia. Yang keempat adalah hutang kita. Hutang ni dia ada banyak kaedah. Saya pernah kongsikan. Kita boleh, of course kerajaan dah pergi moratorium, kita boleh pergi ke bank balik bincang, kita jual balik hutang kita dan sebagainya. So, ada banyak alternatif. Tetapi yang paling besar, yang ketiga yang saya nak kongsikan, Fiza, sebenarnya kita membesar dengan mentaliti bahawa menabung ni bukanlah prioriti. Kita membesar betul tu. Kita tak boleh salahkan siapa selama ni. Sebab apa? Ni dibuktikan dengan data literasi kewangan di Malaysia ni hanya 36% saja. Maknanya 36% dia orang yang hebat macam Fiza, macam Fatim, bapak duit, dia dapat duit, simpan, lepas simpan baru belanja, lepas tu barulah kita beli bulu mata dan sebagainya. Betul. Singapura, literasi kewangan dia 59%. Vietnam, literasi kewangan dia 56%. Itu masih lagi rendah. Sebab itulah saya sangat teruja bila program-program besar suka nak bercerita tentang tabung, tentang kempen supaya orang ada kesedaran menyimpan, menabung dan sebagainya. Itu saya rasa macam Alhamdulillah sebab masyarakat hari ini mula, sebab dia akan mempengaruhi. Kalau katalah kita saja senang, kita saja ada tabung, tetapi percayalah kita tak akan dapat tidur malam kalau di depan rumah kita ada orang susah yang tidak ada makanan. Ya, betul. Kita akan alami benda-benda yang begitu. Jadi mana dia menabung, kesedaran. Dia bermula dengan, sebab tu saya selalu pesan, orang tanya juga mana nak bermula. Sebenarnya bermula bukan dengan menyimpan duit. Kenapa pesan begitu? Menabung ni bukan bermula dengan simpan duit. Dia bermula dengan membetulkan cara kita berfikir. Dapat duit, banyak mana kita kena simpan. Kalau katalah kita kerja part time, kita kena buat satu jadual dulu. Orang yang kerja freelance ni dia pun selalu dapat duit. Tengok kadar yang paling minimum dia dapat dalam tempoh 3 bulan, itulah kadar perbelanjaan dia. Mana dia kalau kita ada bulan dia dapat RM1,500, berikutnya dia dapat RM2,000, ada bulan bagus sempena merdeka dia dapat RM3,000, dia buat skill online. Maka dia belanja pada kadar yang paling rendah satu bulan. Mana dia RM1,200 dan sebagainya. So benda-benda macam itulah kena ada knowledge, ada ilmu. Baik, kalau kita dengar apa yang doktor katakan tadi, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya simpanan semua dah habis dan sebagainya, tapi tabungan yang mungkin kita maksudkan sekarang yang perlu kita atur adalah untuk kesinambungan dan kelangsungan hidup kita sebenarnya. Tapi doktor, saya juga nak menyentuhlah. Kalau kita lihat tadi, ini kita umum kita kata tabungan keluarga, dan mungkin ada orang ramai yang pernah mendengar tentang pelbagai lagi tabung yang lain. Jadi kami tidak mahu mereka keliru tentang kategori-kategori tabungan lain. Ada orang kata ada tabungan pendidikan, tabung kecemasan,
kecemasan, tabung bercuti dan sebagainya. Tabung kahwin pun ada. Ada ke tabung kahwin? Tak ada dah. Okey, jadi doktor, bagaimana kita nak memberi pencerahan kepada para penonton? Okey, very good. Saya suka bila orang spesifik. Okey, kalau tabung keluarga ni, dia makro lah, dia besar lah. Maknanya dalam sebuah keluarga dia mesti ada satu tabungan. Kita sebut sebagai tabungan keluarga. Saya selalu pesan begitu. Malah saya selalu pesan macam ni, Biza. Saya rasa masa dating mula-mula, nak kahwin dulu ni, jangan setiap kali dating tanya calon suami, jangan tanya calon suami, abang banyak mana abang sayang saya. Cuba gambarkan sayang abang tu banyak mana kepada saya. Okey. Tanya abang banyak duit mana? Dating mula tanya, kita ni kalau kahwin tabung kita besar mana abang? Doktor Cuk, maksudnya kena tanya tabung besar mana, bukan tanya dalam akaun ada banyak mana duit. Bukan. Itu boleh juga. Boleh Biza. Boleh. Okay. Kita kena start tanya. Kita start tanya pasangan kita. Kita nak beli rumah dekat mana? Saya selalu pesan. Kalau kata kita nak beli rumah ni, maknanya dia mesti dekat dengan tempat kerja isteri. Jangan jauh daripada tempat kerja isteri. Suami travel jauh tak ada masalah. Itu yang akan ada dalam tabung keluarga ni. Nombor satu saya selalu pesan. Di dalam tabung keluarga ni juga nanti sebelum ada anak, kita of course kita kena merancang lah tabung pendidikan anak kena ada, kita kena ada tabung rumah, kita kena ada emergency fund dalam tu, emergency fund. Malah kita kena ada sinking fund juga kena ada. Bayar roket kereta setahun sekali, bayar cukai kita kena bayar dan sebagainya. Sudah pecahan-pecahan dia di dalam itu. Tetapi paling penting topik kita ni kita tentang tabung keluarga. Kalaulah sebuah keluarga tersebut mula ada kesedaran tentang emergency fund, ada tabung kecemasan 6 bulan ke depan dia dah ada. Dia ada tabung tabung simpanan untuk sinking fund dia, perbelanjaan setahun, bayar cukai, bayar kereta, road tax dan sebagainya ke depan. Itu adalah satu benda yang sangat bagus. Dan sekali lagi, satu lagi benda yang sangat penting bila kahwin ni, bila ada keluarga, saya pesan ini. Ada satu tabung iaitu sebut tabung perlindungan. Sebut dia, kalau jadi apa-apa kemalangan, kalau katalah kita hilang upaya, jatuh helikopter ke, jatuh dan sebagainya ya, atas tangan dan sebagainya, so ada insurans ataupun takaful yang libatkan suami kita, yang isteri dengan anak-anak kita dapat manfaat. Yang ini saya setuju, melindungi provider supaya kalau apa-apa terjadi kepada tunggak itu, provider itu, anak-anak itu insya-Allah terjamin lah. Doktor perasan tak dalam perbincangan kita ni, kita lebih banyak bercakap tentang keluarga yang dah berkahwin. Kita jangan lupakan bahawa ada juga individu-individu ni yang mereka ni tak berkahwin tetapi mereka juga mungkin merupakan tonggak keluarga. Mereka juga menjaga perlu menjaga kebajikan mungkin ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita perlu mendidik masyarakat kita bahawa bukan tabung ni untuk orang dah kahwin je. Maksudnya bagi orang yang bujang, orang yang tidak berkahwin. Sebab masalah ni akan melanda semua orang. Kalau pandemik semua pun terkesan, bukan saja mereka yang berkeluarga. Bagaimana kita nak kongsikan ini kepada penonton kita, bujang doktor? Pun kena menabung. Silakan doktor. Betul, setuju. Dia kenapa kita banyak sentuh tentang yang berkeluarga tadi? Sebab cabaran orang berkeluarga ni dia besar. Maknanya kalau dia jadi ketua keluarga, di bawah dia tu banyak gerobok-gerobok yang menumpang dengan dia. Walau bagaimanapun kita tak nafikan ada orang bujang yang sangat excellent, sangat cemerlang. Maksudnya walaupun dia juga bujang tetapi dia masih membantu, dia kekal membantu mak ayah dia ada mungkin ada adik saudara dia dan sebagainya. So masih mengamalkan konsep yang sama sebenarnya. Konsep yang sama. Saya cadangkan dulu, ambil takut perlindungan diri untuk diri kita, ya. Kalau sesuatu kemalangan, bencana berlaku pada diri kita tu, kita boleh bagi, kita boleh hibahkan kepada siapa? Kepada mak ayah kita, ya, kepada siapa yang kita jaga dan sebagainya. Menabung rumah bagi orang bujang ni, bebanan mental dia tidak sebesar dengan orang yang berkeluarga lah. Sebab dia tu tidaklah meninggalkan kita. Contoh, kalau kita lah suami meninggal, anak, isteri, mak ayah yang menanggung selama ni akan memberi kesan yang besar sebab dia sumber pendapatan utama. Kalau orang bujang, kebergantungan orang kepada dia mungkinlah tak sebesar itu. Mungkin ada orang memang besar kebergantungan orang pada dia kan. Jadi sebab itulah perlindungan adalah benda yang sangat penting lah
pada semua generasi ni. Okey. Doktor, ini juga kita nak kongsikan kepada penonton kita. Kalau kita bercakap tentang tabung, semua dalam kalangan kita terfikir tentang tabung arnab itu tadi tu. Tabung arnab, tabung gajah, tabung bulu kita. Tetapi apa yang doktor maksudkan ini sebenarnya lebih luas daripada itu, tentang tadi perlunya kita ada perlindungan diri. Dan bagaimana sebenarnya kita tak kena faham konsep tabungan ini bukan kita simpan duit bawah bantal saja, tetapi kita juga boleh sebenarnya menyimpan duit tabungan kita ini di bank ataupun melalui kaedah-kaedah yang diversified. Yes, boleh memberi keuntungan kepada kita sebenarnya kan? Mempelbagaikan simpanan tu. Silakan doktor. Okey, nombor satu saya nak pesan begini. Saya pernah tulis tau kepada orang bujang yang first time bekerja. Kali pertama bekerja kita nak buat apa? Saya tengok masyarakat kita ni Fiza, Farahin, bila kali pertama bekerja dia suka sangat nak beli kereta. Betul. Allah, tak ada kereta nampak tak sukses lah. Tidak Congo seperti orang kalau tak ada kereta ni kan. Dia rasa ya Allah kalau ni betul. Okey. Saya selalu nak pesan begini. Nombor satu, sediakan akaun-akaun yang asas. Kali pertama bekerja, akaun apa yang kita nak buka? Nombor satu, saya sangat galakkan ada akaun tabung haji. Yang Muslim yang bagus dan baik, kita ada akaun tabung haji. Nak daftar haji tu pun bagus. 1,300 kita boleh daftar haji. Nombor dua, ini paling asas. Adakan akaun AHB, Amanah Saham Putra. Kan? Mana dia buat potongan gaji terus masuk simpan dalam tu, macam Fiza mention tadi, saya sangat tidak galakkan simpan bawah bantal dan sebagainya. Of course, tapi kita suka tengok tadi ada beberapa usaha. Tahun 2015 saya pernah buat kempen tabung hijau, tabung orange, saya pernah buat hijau. Dan saya tengok hari ni ramai orang dah start ada tabung-tabung tu. Very good. Sebab nombor satu, menabung ni membosankan Farin. Bosan, ya Allah, kita nak ambil. So kita kena buat apa? Kita kena create bagi seronok. Contoh kita buat tabung hijau, every time jumpa duit warna hijau kita masukkan dalam tu, kita enjoy. Setiap kali dapat duit kita simpan, duit orange dan sebagainya. So kita kena create. Tetapi macam Fiza kata, kita kena diversify lah duit ni. Sebab kalau kita simpan di rumah, risiko. Saya buat campaign dulu siapa yang paling banyak menyimpan dan sebagainya. Ada yang mengadu dalam cerita dia simpan dekat office, rupanya ada orang ambil dan sebagainya. So kalau simpan dekat luar ni, dia of course dia datang bersama risiko. Kalau nak cantik lagi supaya kita tak sedar. Setiap kali gaji, kata gaji 25,000 bulan, kita buat standing instruction dalam online perbankan. Hari ni semua perbankan ada SI, standing instruction. Kita potong terus 10% daripada gaji kita tu masuk ke dalam akaun lain, dia duduk dalam tu senyap-senyap. Baik. Duduk dalam tu tenang, jiwa dia tenang dalam tu. InsyaAllah hujung tahun nanti kita akan himpun dan dapatkan balik duit kita. Baik, doktor. Kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Boleh berikan pesanan akhir ringkas kepada kita semua dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Silakan. Tak dengar suara doktor. Suara doktor. Suara tak dengar. Suara. Okey. Silakan pesanan akhir daripada doktor. Okey. Saya kurang lebih ada 3 benda yang saya nak kongsikan. Nombor satu, kita kena betulkan set mentality. Mentality kita kena betul. Menabung ni saya selalu pesan, menabung bukan bermula dengan masukkan duit ke dalam tabung. Dia bukan begitu. Konsep menabung ni bermula dengan macam mana kita nak kawal diri kita. Kita tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak, kita boleh tentukan. Ada orang dia kena pakai handphone mahal juga. Ada orang handphone murah pun dia baling ke dinding pun dia rasa okey, handsome juga. Yang pertama, betulkan cara kita berfikir tentang mentaliti kita tentang keuangan. Saya selalu sebut juga, ada orang dia sedang menabung dengan sangat susah hari ni. Biar boleh hidup bersama lebih lama. Ada orang sedang menghabiskan wang untuk kebersamaan yang sementara. Dia kata apa? Save a penny a day for a rainy day, menabung untuk masa berkabung. Dan hari sekali saya nak kongsi kedamaian, kesihatan. Kedua dan ketiga doktor. Adalah kekayaan juga. Itu saja. Okey. Baiklah. Saya kira itu rumusan yang cukup lengkap untuk sama-sama kita di studio dan juga anda penonton sama-sama dapat jadikan ia sebagai manfaat. Kita simpan duit ni bukan untuk hari ini tetapi untuk keperluan masa depan kita. Lagi-lagi kalau anda individu yang memang ketua keluarga macam Farid, perlu ada sebenarnya tabung keluarga itu, perlu ada perlindungan untuk diri sendiri supaya kalau apa-apa berlaku anak isteri terjaga dan terjamin. Nanti jumpa bakal jodoh nanti tanya dia pasal tabung. Tabung ke akaun? Baik, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.